Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya wakil daripada ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Agnes Pau Chin Chin, Jenai Bennett Court, Mojena Aniki Anak Peter, Siti Nazatul Hayah binti Muhammad Noor dan Jack Joseph akan membentangkan modul bagi salah laku disiplin iaitu tajuk buli. Kes buli dalam sekolah semakin serius dan menyebabkan ibu bapa serta masyarakat mempersoalkan keselamatan anak-anak di sekolah maupun di asrama. Gejala ini semakin serius sehingga membawa kepada kecederaan teruk yang boleh membawa kepada kematian. Sekolah sebagai ejen sosialisasi utama bertanggungjawab membantuas gejala ini hingga ke peringkat akar umbi. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan panduan pengurusan bagi pihak sekolah untuk menangani gejala buli. Segala saranan dan cadangan yang dikemukakan di dalam buku panduan ini diharap dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk sama-sama berganding tenaga ke arah perubahan dan pembentukan sasiah murid kepada lebih positif. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan bab 1 yang mana bab ini mengandungi takrifan buli, implikasi buli, jenis buli dan juga faktor buli. Apakah yang dimaksudkan dengan buli? Buli membawa makna perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru, atau perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid ataupun kumpulan murid yang biasanya lemah untuk menggertak ataupun menakutkan murid ataupun kumpulan murid berkenaan. Implikasi buli terdiri daripada membawa kesan negatif, merendahkan penghargaan ke diri dan juga seorang mangsa buli akan menjadi lebih pendiam. Baiklah, jenis-jenis buli terdiri daripada 5 aspek iaitu fizikal, lisan, isyarat, peras ugut dan juga memulau, yang mana fizikal ini terdiri daripada pukul, tumbuk, tendang, tampar, cubit dan ulas telinga. Lisan pula merangkumi ejekan, panggilan atau gelaran yang mengaibkan fitnah. Manakala isyarat pula jelir lidah, bahasa badan, jegel mata dan juga isyarat lucah. Seterusnya, peras ugut pula meminta duit secara paksa, memaksa mangsa membuat kerja rumah ataupun kerja rumah dan minta barang secara paksa. Dan memulau pula terdiri iaitu mangsa buli tidak dimasukkan ke dalam kumpulan. Mangsa buli tidak diberikan kemudahan yang sepatutnya. Apakah faktor buli? Faktor buli terdiri daripada aspek keluarga, sekolah, individu dan juga pengaruh media dan persekitaran. Keluarga pula disebabkan kurangnya didikan dan penghayatan agama atau moral ataupun kurang perhatian dan kasih sayang. Sekolah pula persekitaran dan iklim sekolah kurang pengawasan daripada guru ataupun kawalan murid yang lemah. Individu pula saiz badan, panas baran, terlampau aktif. Pengaruh media pula rancangan bercorak, keganasan, bahan negatif melalui internet, media cetak yang negatif seperti kronik, dan persekitaran pula mahu pengiktirafan rakan sebaya, berada dalam komuniti tidak prihatin, institusi masyarakat yang lemah dan ikatan kejiranan yang longgar. Baiklah, saya akan teruskan kepada bab 2 iaitu pengurusan disiplin di sekolah yang terdiri daripada carta pengurusan disiplin di sekolah, peranan pengurusan sekolah, pemantapan pengurusan disiplin sekolah dan pemufakatan pencegahan. Ini adalah carta pengurusan buli sekolah. Baiklah, ini merupakan peranan pengurusan sekolah. Peranan guru besar atau pengetua memahami ordinan pelajaran Akta Pendidikan 1996, pengurusi jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, membuat perancangan melaksana dan membuat pendayaan pelaksanaan dan prosedur tindakan anti buli di sekolah, memastikan wujudnya suasana semangat kerja berpasukan dalam menangani gejala buli di sekolah, mewujudkan perhubungan dan permufakatan dengan agensi luar, memastikan laporan perkembangan isu disiplin sekolah disampaikan kepada pihak PPD dan JPN. Peranan penolong kanan HAM bertanggungjawab dengan segala arahan daripada pengetua guru besar, menjadi setiausaha jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, merancang, melaras dan memantau program yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, mengurus mesyuarat berkaitan pengurusan disiplin sekolah, memfailkan salinan laporan daripada ahli jawatan kuasa berkaitan, membuat laporan kes buli kepada pengetua atau guru besar, menyediakan laporan untuk diberikan kepada PPD dan menerima aduan kes buli dan menjalankan tindakan susulan. Dan ini merupakan peranan PK1, PK-Ko dan PK petang. Ini merupakan peranan guru disiplin. Tanggungjawabnya ialah
bertanggungjawab kepada pengetua atau guru besar dan membuat perancangan untuk menyelaras serta melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa pengurusan disiplin sekolah. Manakala ini pula ia merupakan peranan guru, bimbingan dan kaunseling. Peranan yang utama ialah bertanggungjawab kepada pengetua atau guru besar dan membuat perancangan untuk menyelaras serta melaksanakan program yang ditetapkan oleh jawatankuasa pengurusan disiplin sekolah. Dan ini juga merupakan peranan ketua warden, peranan guru kelas atau tingkatan. Dan ini merupakan pemantapan pengurusan disiplin sekolah yang terdiri daripada pemantapan sistem pengurusan disiplin di sekolah, pemantapan pengurusan disiplin, pemantapan pengurusan kaunseling di sekolah, sekolah penyayang, pendidikan keselamatan dan perlindungan diri, permufakatan ibu bapa sekolah dan masyarakat dan sekolah selamat atau safe school. Dan ini merupakan permufakatan pencegahan Polis Diraja Malaysia. Tugas utama Polis Diraja Malaysia memberi kesedaran dan kefahaman kepada murid tentang pentingnya patuh kepada undang-undang. Ini pula Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tugas utama mengolahkan dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran dan gejala buli. Dan ini merupakan Jabatan Agama Islam. Tugas utama menyebarkan pengetahuan dari aspek keagamaan mengenai salah laku buli. Dan yang keempat, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Tugas utama melaksanakan program kemahiran keibubapaan. Jabatan Kebajikan Masyarakat menerima kes rujukan atau aduan daripada pihak sekolah, dan Persatuan Ibu Bapa atau Guru PIBG menjadi ahli jawatankuasa program anti-buli bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan program anti-buli dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Ruku Tetangga RT atau Persatuan Penduduk, dan melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah terutamanya dalam program anti-buli. Saya teruskan pembentangan tentang bab 3 yang menjurus kepada aktiviti menangani, yang mana aktiviti menangani ini menggariskan beberapa aspek, iaitu panduan menjalankan aktiviti menangani buli, contoh program menangani buli di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, peringkat-peringkat perancangan dan penilaian menangani buli, dan contoh pelantindakan pencegahan buli di sekolah. Panduan menjalankan aktiviti menangani buli terdiri daripada panduan untuk guru besar ataupun pengetua, seperti menjadi pengerusi jawatankuasa pengurusan disiplin, iaitu lembaga disiplin di sekolah. Tindakan ataupun hukuman pengetua ataupun guru besar untuk pembuli, seperti diberi amaran keras, murid-murid dan ibu bapa menandatangani surat aku janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Seterusnya, panduan untuk guru-guru seperti peka pada tingkah laku murid yang mencurigakan ketika dalam kelas. Menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 10/2001, semua guru adalah guru disiplin. Seterusnya, panduan untuk pihak sekolah pula seperti menyediakan peti aduan atau saluran aduan untuk murid-murid agar mangsa dapat dikesan dengan lebih berkesan. Berikut merupakan contoh program atau aktiviti menangani buli di sekolah rendah seperti program pemulihan, pencegahan dan perkembangan. Berikut juga merupakan contoh program menangani buli di sekolah menengah berdasarkan buku panduan pengurusan buli pada tahun 2005 seperti program pemulihan, pencegahan dan perkembangan. Berikut merupakan peringkat-peringkat perancangan dan penilaian menangani buli yang dimulakan dengan pelantikan JK program ataupun aktiviti, dan begitu juga yang seterusnya. Paparan ini memperlihatkan contoh pelantindakan pencegahan buli di sekolah mengikut kategori. Kategori buli fisikal seperti pukul, tumbuk dan sebagainya. Manakala kategori buli lisan pula adalah seperti ejekan dan panggilan. Seterusnya, kategori buli isyarat bukan lisan pula seperti jelir lidah dan menggunakan bahasa badan. Seterusnya, kategori buli peras ugut pula minta duit secara paksa. Seterusnya, kategori buli memulau pula seperti mangsa buli sengaja tidak dimasukkan ke dalam sesuatu kumpulan. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Silakan aja. Baiklah, saya akan teruskan dengan bab 4 yang akan memperlihatkan carta aliran kes buli dan instrumen penilaian aktiviti anti-buli yang terdiri daripada carta aliran mengenal pasti kes buli, carta aliran mengendalikan kes buli, instrumen penilaian dan senarai semak pengurusan menangani buli. Ini merupakan carta aliran mengenal pasti buli. Manakala ini pula merupakan carta aliran mengenal pasti kes mengendalikan kes buli.
dan ini merupakan instrumen penilaian yang perlu dijawab oleh murid dan guru-guru. Dan akhir sekali, ini merupakan senarai semak pengurusan menangani buli. Dan ini merupakan panduan atau rujukan yang kami gunakan bagi mengemaskini modul bagi salah satu disiplin iaitu buli. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.